Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, secara ringkas ya saya bacakan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan amalan yang kita baca setiap pagi ni, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, saya sebenarnya nak yang Jabatan Mufti Wilayah tu, Fadilat Asmaul Husna ada, sama juga dengan Fadilat 10 ayat Al-Kafi yang Mufti Wilayah tu. Sebab di situ jelas sikit keterangan dia. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala tis'atun wa tis'ina isman. Mi'atun illa wahid. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang bermaksud, ini hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk syurga. Okey, sekarang kita akan pergi ke whiteboard. Tuan-puan sekalian, saya akan berkongsi secara ringkas beberapa amalan harian yang kita jangan tinggalkan, beberapa zikir harian yang mudah, yang ringan, subhanallah, tetapi menjadi pemberat timbangan amal, yang menjadi penyelamat kita daripada azab kubur dan juga azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini dia bukan hanya membawa bahagia di akhirat, tetapi kita akan dapat mengecapi bahagia yang sebenar di dunia, tuan-puan sekalian. Sebab itu kita memang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Okey. Jadi insya-Allah kita akan pergi ke whiteboard ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hari ini hari Isnin, ya. 11 Oktober, tarikh bersejarah lah ni kan. Untuk sekian kalinya border dibuka. Tetapi tak apa, encik. Sejarah yang lebih sejarah yang lebih penting adalah hari ini adalah 4 Rabiul Awal. Kita ada 4 hari ya, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, muslimin muslimat, saya dah mula pun menerima jemputan untuk turun. Dah ada dah, insyaAllah program terdekat. Sebab kita dah dibenarkan untuk rentas negeri kan. Kita dah dibenarkan untuk ni, jadi kami dah mula menerima jemputan untuk keluar turun padang. InsyaAllah kita kena dah membiasakan diri dengan endemik kan. Okey, tuan-puan sekalian. Tadi kita bacakan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Keutamaan membaca apa? Asmaul Husna. Kita tulis nombor 1 iaitu okey. Ataupun kita terus tulis macam ni. Okey, saya sarankan sahabat-sahabat pastikan ada pen, ada kertas. Cari sekarang buku nota dan sebagainya. Beza kalau tengok saja, dengar saja, ataupun ada pen, ada kertas, sudah tentu semua itu berbeza dengan kita tulis. Tak apa, tak penting pun buku nota itu mahal ke, baru nak pergi beli ke, tak perlu. Cari saja buku-buku mana-mana yang ada yang tahun lepas. Mungkin buku tulis kan, buku sekolah anak. Ataupun ambillah kertas A4 dan sebagainya, tuan-puan dan puan-puan sekalian. Kerana bila kita menulis, insya-Allah tangan ini akan menjadi saksi di mahsyar kelak.
pernah menuliskan hadis Nabi, pernah menuliskan ilmu Allah, pernah menuliskan Al-Quran dan sebagainya. Tapi saya tahu ramai dah sekarang dah mula pergi kerja, dah tak ada work from home, cikgu-cikgu dah mula pergi sekolah dan sebagainya. Jadi boleh sahaja dengar kan, nanti barulah tulis semula. Okey, Encik, saya ke arah sini ya. Saya takut ni. Bukan apa. Okey, yang pertama Asmaul Husna. Okey, yang pertama Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, boleh tak Encik? Saya sebab macam sempit lah. Gitu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, Inna lillahi ta'ala, Inna lillahi ta'ala tis'atun, Inna lillahi ta'ala tis'atun wa tis'aina. Siapa yang dalam perjalanan boleh respon tak? Anda ada perjalanan, tak boleh lah menulis. Wa tis'aina isman. Sebab ada ramai juga yang kata, Ustazah, saya dengar sambil on the way nak pergi kerja. Wa tis'aina isman. Mi'atun illa wahidin. Mi'atun. Kalau tak jelas kan, Cik alih sini kejap. Takut tak jelas. Tak, kamera. Ke sini sikit tak ya? Mi'atun illa wahidin. Illa wahidan. Mi'atun illa wahidan. Man ahsaha dakhala jannah. Saya bukan akan tulis semua. Saya nak juga hadis Nabi SAW yang ni, kelebihan wuduk, kelebihan azan. Doa lepas azan, doa lepas wuduk. Man ahsaha dakhala jannah. Dakhala jannah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau sebut Bukhari, Muslim, hadis sahih tuan-puan sekalian. Dakhala jannah. Okey, kita tengok maksud dia. Allahu Akbar. Yang ni tak elok. Okey. Innallah, sesungguhnya lillah bagi Allah Ta'ala. Maksud apa Ta'ala? Kalau kita belajar bahasa Arab, ala itu di atas, Ta'ala maha tinggi. Okey, kita akan sebut Allah Ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalau bila kita sebut Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhana, Allah subhana wa ta'ala. Apa maksud dia tuan-puan sekalian? Allah subhana wa ta'ala. Kita bacakan Allah subhana wa ta'ala. Allah, nama Allah, subhana, maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Maha tinggi ataupun tertinggi. Tuan-puan sekalian, kalau kita selawat kan kita sebut, kalau kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Nabi Muhammad sallallahu, yang dia rahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu, yang dirahmati Allah, wasallam, yang diberikan kesejahteraan oleh Allah. Perasan atau tidak, dalam selawat itu sendiri ada pujian kepada Allah. Ada pujian Allah yang sangat baik, yang memberikan rahmat dan juga kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kita berselawat pada Nabi, kita sebenarnya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala yang sangat memberi rahmat. Kerana rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh alam mendapat rahmat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu firman Allah tuan-puan sekalian. Allah berfirman yang bermaksud wa ma dan tidak, wa ma dan tidak. Dan ma itu nafiyah. Ma bukan ma tanya apa, tapi ma nafiyah, yang menafikan. Wa ma arsalnaka. Kejap ya, saya tulis. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saya tak ingat, boleh tak Ustaz cari ini daripada surah mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah dan ayat mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan, wa dan ma tidak. Dan tidaklah, macam itulah Allah menafikan. Arsalnaka, kami, surah apa? Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 107. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Surah Nabi-Nabi, surah para Nabi. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutuskan kamu. Siapa yang dimasukkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, illa kecuali rahmatan, pemberi rahmat, ataupun sebagai rahmat, lil alamin, li bagi sekalian alam. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah memberitahu tujuan, visi, misi, hikmah, dan kita tak tahu apa lagi perkataan yang kita nak gambarkan betapa besarnya perutusan Nabi SAW. Dan apabila Allah memulakan dengan perkataan nafiyah, iaitu menafikan, menidakkan dulu, kemudian diberitahu kecuali, itu satu perkataan yang satu takkid, suatu penegasan, satu penekanan, suatu kesungguhan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita faham. Allah berfirman, wama, dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian alam. Allah SWT tidak berfirman memberi rahmat kepada linnas, kepada manusia, ataupun lil muslimin, kepada orang Islam. Rahmat daripada perutusan Nabi SAW untuk sekalian alam. Tuan-puan sekalian, alam ada berapa? Berapa alam yang kita tahu? Alam manusia, alam binatang, alam tumbuhan, alam bukit bukau, alam laut, alam udara, alam jin, alam apa lagi? Alam jin, kemudian alam roh, alam dunia, alam barzah, kan, alam mahsyar. Sangat sedikit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila menafsirkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, disebutkan Allah memiliki lebih daripada 70,000 alam. Bukan 7,000 ya, 70,000 alam yang kita tidak ketahui. Kita ni bumi adalah salah satu bintang kecil dalam galaksi Bima Sakti yang ada trilion, ada jutaan bintang-bintang kecil umpama seperti bulan, seperti bumi. Tapi tuan-puan sekalian, bila dilihat lagi di luar sana, ada berjuta galaksi. Bima Sakti kita dah rasa dah besar sangat, tetapi rupanya di luar sana dan kita tidak tahu alam apa yang wujud. Tetapi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita tahu bila berlakunya Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun itu berlaku peristiwa tentera bergajah Abraha ingin meruntuhkan Kaabah. Dan ketika itu atuk Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib antara pemimpin yang mempertahankan Kaabah. Okey, pendek cerita, itu dah tahun kelahiran Nabi SAW. Ketika Nabi SAW keluar daripada perut ibu dalam keadaan macam bersujud, dah pun bersunat, tangan genggam,
kemudian jari telunjuk menunjukkan syahadah. Jari telunjuk menunjukkan syahadah. Kemudian tuan-tuan keluarlah cahaya yang terang benderang daripada rumah Siti Aminah. Subhanallah, ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW, cahaya itu sampai dilihat kepada penduduk Syam. Syam ini negara apa tuan-puan sekalian? Syam, bila sebut Syam, negara apa? Syam. Kan banyak sirah Nabi, mesti sebut Syam. Lepas tu kita pun tengok peta. Bila tengok peta, tak ada pun Syam. Kan? Mana, encik? Saya tunjuk ke atas ni. Mana Syam? Kan? Tengok peta tak ada pun Syam. Tapi kenapa dalam sejarah Nabi masa umur 12 tahun nak dibawa ke Syam? Kan? Oleh bapa saudara ketika umur 12 tahun untuk pergi berniaga di Syam. Kenapa Syam itu jadi tumpuan? Kenapa pedagang-pedagang Arab pergi ke Syam? Subhanallah. Ada apa dengan Syam? Dan Nabi SAW dihalang oleh Buhairah yang mana dia tahu tentang ciri-ciri kenabian yang jelas pada Nabi. Suruh Abu Talib bawa balik sebab bimbang nanti ada Yahudi, kan, ada Nasrani yang akan membunuh. Sebab apa? Mereka memang tak boleh terima. Mereka sedang menanti Nabi akhir zaman yang lahir daripada kaum mereka, bangsa Bani Israel. Tapi jika dia tahu ni daripada Bani Hashim, ini daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam, bukan daripada jalur Nabi Ishaq, maka sudah tentu mereka akan merencana pembunuhan dan sebagainya. Okey, jadi pendek cerita, Syam ini memang banyak dalam catatan sejarah. Macam-macam lah. Nabi pula masa umur berapa pergi berniaga lagi ke Syam, kan? Sahabat-sahabat Nabi banyak berhijrah ke Syam setelah kewafatan Rasulullah. Syam tu di mana? Kau tengok peta hari ni tak ada. Tetapi Syam yang dimaksudkan adalah 4 buah negara. Tapi telah dipecahkan oleh para musuh, kan? Dan sebagainya. Jadi sekarang bergerak sendiri, bahkan berpecah, kan? Tuan-puan sekalian, tidak bersama-sama secara seolah-olahnya mereka pernah satu negara. Okey, 4 Syam terdiri pada 4 negara sekarang. Asalnya satu negara. Sekarang satu negara itu ialah apa? Palestin. Okey. Palestin, lagi Lebanon, Jordan, Syria. Inilah dia 4 ni. Palestin, Lebanon, Jordan, Syria. Besar tuan-puan sekalian. Itulah Syam. Okey, baiklah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Bayangkan ketika kelahiran Nabi SAW, cahaya menerangi daripada rumah Siti Aminah sampai dilihat oleh penduduk Syam. Berapa jauh perjalanannya? Kalau daripada Palestin ke ni, berapa km? Mungkin Ustaz boleh cari. Berapa kilometer Mekah ke Syam? Maksudnya Mekah ke Palestin, ke Lebanon, ke Jordan, ke Syria. Berapa jauh jarak? Nak kata terangnya. Dan kegembiraan ketika itu sehinggakan semua binatang mengucapkan syukur kepada Allah, termasuklah tumbuhan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ikan-ikan di lautan juga bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya sekalian alam ini menantikan kelahiran Nabi Muhammad SAW kerana dia akan membawa rahmat, kesejahteraan, kan, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, kebaikan-kebaikan Allah turunkan bersama dengan kelahiran kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai satu rahmat bagi sekalian alam. Alam jin pun bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan jin Islam lah, jin kafir dah jadi iblis syaitan dah tuan-puan sekalian. Begitu juga di kalangan para malaikat, mereka bersujud memuji Allah apabila lahirnya manusia. Bukan malaikat, bukan jin, bukan, tetapi manusia biasa yang akhirnya diberi nama apa? Muhammad, iaitu yang terpuji. Kita tahu salah satu nama Allah, Allah Ya Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Ya Hamid, nama Allah yang keberapa kalau kita hafal tu? Ya Hamid, nama Allah yang terpuji. Ya Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Bila sebut Muhammad, maksud Muhammad, subhanallah, tuan-puan sekalian, maksud Muhammad, apa maksud Muhammad? Asal pada perkataan hamidah, puji, kan? Yahmadu, memuji. Muhammad maksudnya terpuji. Subhanallah. Yang terpuji. Encik, sini.
Maksudnya terpuji. Akhlaknya yang terpuji, peribadinya yang terpuji, cara berfikirnya yang terpuji. Tak apa, Encik tak payah alih sebab nak tunjuk sini. Cuma kena alih kamera je. Okey. Akhlaknya yang terpuji semualah tuan-puan sekalian. Maka apabila kita sebut Muhammad, Nabi Muhammad, apa maksudnya? Nabi yang terpuji. Nabi yang terpuji. Terpuji akhlak, sikap, cara berfikir, cara bertindak terpuji. Dan Nabi Muhammad SAW saja yang tidak pernah berbuat dosa. Sayang pada Nabi Muhammad sentiasa tidak selamat daripada melakukan dosa. Masya Allah. Dan yang memuji Nabi Muhammad bukan sahaja manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat dan sebagainya. Jadi bila sebut Nabi Muhammad, Nabi yang terpuji. Kita faham maksud ya. Okey, muslimin muslimat dimana sekarang kita pergi balik sini. Ini kan bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wama, dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai satu rahmat bagi sekalian alam. Soalannya saya kata, kalau kita pergilah satu tempat, kita sebut dengan perkataan tidak dulu. Dan tidaklah saya datang melainkan untuk bertemu dengan awak. Beza tak dengan ayat saya kata, saya datang nak jumpa awak. Saya datang nak jumpa awak. Mana lebih kuat, takkid, lebih macam ditegaskan bila sebut saya takkan datang kalau bukan sebab nak jumpa awak. Saya takkan datang kalau bukan sebab nak bertanya satu soalan. Ataupun saya takkan masak bang lauk ni kecuali sebab ia makanan kegemaran awak. Soalannya saya takkan masak. Tak ada, saya tak masaknya. Kalau untuk saya tak adalah nak masak. Soalannya, saya takkan masak melainkan kerana awak. Oh, kalau saya tak ada, saya tak masak. Saya beli je buku bungkus. Macam itulah kan. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nafi dulu dan tidak dulu. Bukan kami mengutuskan kamu yang Muhammad untuk rahmat. Tak. Bermula dengan nafiah. Ini adalah seni yang saya sendiri sebenarnya tak pandai sangat nak kupas. Kalau macam ustaz ustaz yang pakar sirah Nabi SAW, macam ustaz yang selalu yang kita pernah jemput. Tak, yang kita jemput tu. Ustaz, saya pun selalu follow lah. Ustaz Abdul Rahman. Ustaz apa tu? Yang selalu ngajar tafsir Al-Quran tu kan. Kami pun jemput gitu. Okey, ustaz-ustaz pakar tafsir ni lagilah dia boleh jelaskan seni bahasa Al-Quran. Dan tidaklah, Ustaz Sya'ari, dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan kecuali sebagai rahmat. Subhanallah tu apa sekian? Maksud rahmat di sini luaslah. Rasulullah menunjukkan jalan untuk ke syurga. Rasulullah menutup jalan untuk ke neraka. Tapi ramai yang buka juga jalan tu, lalu juga. Rasulullah SAW sebagai pemberi syafaat, dia akan menolong kita di mahsyar kelak. Rasulullah SAW sentiasa meminta dengan Allah kebaikan-kebaikan untuk umatnya. Jadi banyaklah rahmatnya. Okey, kita nak padam yang tu. Encik, tak ada pemadam. Okey. Okey, kita tengok ni. Asma'ul Husna, kelebihan macam Asma'ul Husna. Inna lillahi ta'ala tis'atun wa tis'ina, maksudnya 99. Tis'atun ni bahasa Arab. Tis'atun 9 wa tis'ina 99. Sesungguhnya bagi Allah sesungguhnya bagi Allah yang maha tinggi 99 isman, nama. Mi'atun 100 illa kecuali wahidan, kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa ahsaha, yang menghafalnya, dakhalal jannah. Dakhala ni tuan-puan sekalian fi'il madhi. Dakhala ni fi'il madhi, yadkhulu sedang masuk. Maksudnya itu mudhari', sedang masuk. Bila sebut dakhalal jannah, seolahnya pasti masuk syurga. Subhanallah. Seperti mana seni apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Allah berfirman,
ni bukan surah Ar-Rahman, sorry, bukan surah Al-Mu'minun. Okey, Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun, maka telah berjaya bagi orang-orang yang beriman. Itulah di antara sini-sini yang mana Allah menyebutkan bahawasanya confirm, soalannya penegasan, Masya Allah, kalau buat ni akan qad aflahal mu'minun, maka berjayalah, ataupun telah berjayalah bagi orang-orang mukmin. Allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang solatnya khusyuk. Berjaya apa? Dapat rahmat Allah, pertolongan Allah, pengampunan Allah, dapat syurga Allah. Berjaya dapat syurga Allah. Itu kejayaan yang hakiki yang kita nak kejar. Dalam kita meniti kehidupan di dunia, banyak kejayaan yang kita nak capai. Okey, kejayaan nak capai kebebasan kewangan, kejayaan nak capai beli rumah sekian-sekian, kereta sekian-sekian. Adalah beberapa kejayaan-kejayaan, tapi kejayaan itu kejayaan yang kecil, tuan-puan sekalian. Kejayaan terbesar bagi kita adalah berjuang untuk selamat daripada api neraka dan kita satu keluarga masuk syurga. Kita nak ajak juga kawan-kawan seramai mungkin. Itulah kejayaan hakiki. Walaupun di dunia tak diberi trofi ke anugerah dan sebagainya, tetapi kita sentiasa dipuji dan diberikan pengiktirafan oleh Allah setiap usaha kita. Saya nak bagi tahu juga pada ibu bapa. Kan ramai juga yang rasa macam dia bukan ibu bapa yang terbaik. Sebab melihat kepada hasil. Anak tak hafal Quran, anak tak sekian, anak adab akhlak belum baik dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, subhanallah, Allah bukan melihat, manusia lihat hasil. Dan manusia akan puji kalau anak itu baik. Manusia akan puji kalau anak itu cemerlang. Manusia akan buat perbandingan dan sebagainya. Kita sendiri pun tak lari buat perbandingan anak kita dengan anak orang lain. Tengok anak orang lain lembut, baik, sopan santun. Ya Allah bang, tengok. Itu lumrah. Subhanallah. Tetapi tuan-puan sekalian, insya-Allah Allah menilai usaha yang kita buat. Kan? Sebab apa? Hasil tu Allah yang izinkan. Berlaku tak kita buat begini jadi begini. Jadi insya-Allah selagi mana kita ibu bapa sentiasa berusaha. Kan? Ada waktu kuat usaha, waktu lemah, ada waktu down, ada waktu dan sebagainya, tak apa. Yang penting kita berada di jalan usaha. Ada usaha-usaha kita buat. Walaupun kita rasa usaha saya sebenarnya sambil lewa je ustazah. Macam tu macam mana? Sekurang-kurangnya ada usaha. Nanti kita perbaikilah supaya buat betul-betul. Tuan-puan sekalian. Saya macam ajak-ajak gitu je baca. Entahlah ustazah, tak adalah bersungguh-sungguh sangat, tak adalah nekat sangat. Tapi saya kata jangan berhenti. Jangan rasa macam usaha kita tu macam tak ada hasil, kita berhenti. Biarlah kita mati dalam berusaha. InsyaAllah itu dah kira satu kejayaan sebagai seorang ibu ayah. Bukan kejayaan tu tunggu hasil anak tu sebagaimana yang sepatutnya. Masya Allah. Kita kadang buat karipap kan. Pernah tak buat kek? Ikut semua dah peraturan, ikut semua sukatan, tiba-tiba tak jadi. Betul kan? Ada juga waktunya kita buat sambil lewat, jadilah pula. Campak-campak jadi kan. Jadi subhanallah, yang penting berusaha. Okey tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama, mi'atu illa wahidin, man asaha dakhala jannah. Perkataan asaha ini tuan-puan sekalian, para alim ulama bincang. Kalau kita baca yang Jabatan Mufti sebut, Jabatan Mufti Wilayah, ni perkataan man asoha. Sebab ada orang kata, ustazah mudahnya nak masuk syurga. Pasti masuk syurga. Hafal je Asmaul Husna pasti masuk syurga. So saya dah hafal ustazah. Daripada kecil lagi saya dah hafal. Saya dah selalu baca, mudah ya hafal. Kan? Mudahnya nak masuk syurga. Kalau tak solat, kalau tak baca Quran, kalau tak tutup aurat, macam mana? Sebab soalannya pasti masuk syurga. Tuan-puan sekalian, para ulama mensyarahkan lagi apa maksud asoha. Subhanallah, asoha ini bukan sekadar hafal tuan-puan sekalian. Asoha ini, okeylah kita sebut hafal, kemudian amal, sentiasa baca, kemudian hayati, hayati dulu. Hafal, hayati, ataupun fahami, kemudian amal. Hafal, hayati, fahami. Okey, kita boleh letak beriman, kemudian amal. Ada je daripada alim ulama menjelaskan, ada hujah-hujah ni. Sebab apa? Apabila kita membaca sahaja, menghafal sahaja, ia belum lengkap maksud asaha. Sebab apa? Maksud hafal, perkataan Arab yang lain macam hafizah.
Kan hafizah-hafizah penghafal Al-Quran. Hafiz dan hafizah juga masuk penjaga Al-Quran. Tetapi bila menggunakan perkataan ahsaha, dia bukan hafal saja. Termasuk kena fahami. Sebab itu kita kena belajar Asmaul Husna. Tengok bila baca tu kan terjemahan. Biasanya Quran terjemahan ni, belakang ada Asmaul Husna tuan-tuan sekalian. Kan macam saya pegang Quran terjemahan ni, belakang akan ada Asmaul Husna. Saya percaya kebanyakan Al-Quran ada. Dan kalau kita tengok ada je terjemahan maksud. Jadi sambil-sambil kita baca tu, kita baca maksud. Okey, dah faham, dah hayati. Bila kerap kita baca dan kita pun bila baca Asmaul Husna terbayang terus maksud, akan naik tingkatan iman. Kita percaya kepada kelebihan Asmaul Husna ni. Kemudian yang keempat, kita akan beramal dengan Asmaul Husna. Contoh kan, bila kita dalam keadaan dimuliakan oleh manusia. Lalu orang memuji kita, orang hebat, orang mulia kan. Saya nak cerita hari tu kan, saya adalah pergi dengan suami satu tempat ni untuk urusan perniagaan. Sebab kita nak ambil macam stok-stok macam tu lah kan. Lepas tu, bila sampai sana, bila kita berkenalan dengan pembekal tersebut, orang Muslim kita, pembekal tersebut, lepas tu kan, barulah tahu bisnes dia sangat besar. Siap ada mall apa semua kan. Lepas tu, ketika bos dia keluar, kan adalah pekerja. Pekerja tu nampak biasa je. Common je, biasa saja. Lepas tu saya ni kan, biasalah buat borak macam tu kan. Cik suami pun ada. Saya kata, mesti bos you kaya kan? Mesti kaya raya kan? Ui, dah berapa tahun dah? Dah 20 tahun berniaga. Siap ada itu, siap ada ni. Semua benda ada. Jawapan simple saja pekerja. Dia kata, tak adalah. Tak ada kaya. Yang kaya hanya Allah. Subhanallah, sentap. Saya sentap. Kami semua dengar sentap. Bila sebut. Lepas tu bos dia kata, ya saya tak ada kaya. Oh, semua yang ada ni Allah punya. Bukan saya yang kaya, Allah yang kaya. Tak ada siapa yang kaya kat dunia ni. Tak ada manusia yang kaya. Allah yang kaya. Allah yang Ghani, yang Maha Kaya. Subhanallah, dia sebut tu tuan-tuan sekian bukan dengan muka blushing ke, kena puji kaya. Bukan nak keadaan macam cover-cover. Dengan selamba. Oh, tak ada kaya. Siapa yang kaya? Allah yang Maha Kaya. Kita uruskan saja. Masya Allah. Lepas tu kan ada, okey lah. Lepas tu ada yang kita nampak yang baik kan, soleh apa semua kan. Soalannya diorang ni macam, bila tanya umur berapa? Kamu macam bagus sangat. Masya Allah. Bukan buat kerja bagus gini. Lepas tu, dah kahwin belum? Saya selalu tanya begitu. Bukan sebab nak sibuk hal orang. Suka mendoakan. Kalau dah nikah, semoga bahagia dengan isteri, dengan anak-anak. Kalau belum nikah, semoga Allah temukan jodoh. Tapi biasalah perempuan kan, saya ni suka borak. Bukan suka borak, suka bertanya. Kenapa tak nikah lagi? Semua dah ada. Kan, dia kata, memang mahu nikah, tapi memang mahu ustazah. Siapa tak mahu nikah? Tetapi semua serah kepada Allah. Allah belum temukan. Dan dia bukanlah dengan rasa macam sedih ke, muka macam tak puas hati tanya. Dengan senyum. Allah belum temukan lagi. Allah belum jodohkan lagi. Dengan, tak apa, saya fokus pada kerja, cari rezeki. Kan, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin-muslimat sekalian, kita boleh tengok penghayatan seseorang dengan Asmaul Husna yang akan membuatkan kehidupan akan rasa baik-baik sahaja. Contoh kan, kalau kita dihina oleh manusia, kita terus ingat nama Allah yang muzil, yang maha menghinakan. Allah yang mengizinkan penghinaan itu berlaku pada diri kita. Kita kena memilih sabar, redha walaupun dihina oleh manusia. Sebab kita tahu Allah yang maha mengetahui. Dan ingat Allah yang mu'id, Allah yang maha memuliakan kembali. Kan, Allah yang maha memuliakan dan menghinakan manusia. Allah yang maha menaikkan dan Allah yang maha merendahkan manusia. Jadi saat kita direndahkan, terhina dan sebagainya, kita dalam keadaan yang yakin kepada nama-nama Allah Asmaul Husna. Walaupun manusia tu yang menghina kita, tetapi kita nampak manusia tu alat saja. Tapi sebenarnya yang sedang membuatkan kita terhina Allah, supaya dengan itu kita tahu kedudukan kita yang sebenar. Kita sebenarnya sangat hina. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kamu jawatan apa pun lah. Menteri ke, Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, YB ke, tuan-puan sekalian, di sisi Allah tidak ada beza sedikit pun. Manusia memang ada beza lah. Itu adalah fitrah dah. Sunnatullah dah. Tetapi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa sahaja.
Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, bila kita belajar as-sohah, kena belajar iman dan juga amal. Banyak lagi lah tuan-puan sekalian. Masya Allah, kalau orang puji cantik, tak adalah, tak ada. Saya tengkorak je. Tapi kadang nak jadi tu orang kata bajet bagus pula kan. Allah ya jamil, Allah yang maha cantik. Subhanallah, terima kasih. Contoh kan, orang puji apalah, sehat, cegah, semangat ke apa ke, kita cuba belajar bila pujian itu, dia terus lantun kepada Allah. Itu di antara hikmah bila kita selalu baca Asmaul Husna, tengok maksud, akhirnya kita sedar, kita tak ada apa-apa langsung, kosong, zero. Bahkan kita yang diwujudkan oleh Allah. Kita daripada tiada tu, tak ada, tak wujud. Daripada tiada, Allah adakan kita. Masya Allah. Okey. Jadi, kita nak baca satu hadis ni, tuan-puan sekalian. Hari ni kena baca juga hadis. Hari ni adalah siri yang keberapa Asmaul Husna? Hadis yang ke-4. Okey. Kita tak payah duduk lah, kita berdiri je. Cuma Ustaz pusing lah. Pusing naik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ni Riyadhus Salihin siri yang ke-64. Ya. Kita ada 10 minit saja lagi. Yang ke-64. Saya tak sempat nak share. Saya katakan nak share macam ilmu berkenaan, ilmu-ilmu yang lain untuk membebaskan kita, insya-Allah besok lah. Esok saya akan senaraikan dalam 10 ke amalan harian. Bagi besok 10 amalan harian yang boleh menyelamatkan kita pada azab api neraka kan, yang boleh subhanallah, yang boleh membawa kesejahteraan, amalan-amalan ringkas harian yang perlu kita buat. Saya cuba besok, kita cuba senaraikan 10. Okey. Hari ini adalah kitab Riyadhus Salihin siri yang ke-64. Ya Ustaz. 64. Dan hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-26 dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-50 dalam kitab Riyadhus Salihin. Terima kasih kepada semua yang hadir, lebih kurang dalam 4,600 campur 2 Instagram dengan FB. Sahabat-sahabat boleh tekan butang share untuk kita berkongsi kebaikan dan ilmu ya. Walaupun nanti share tu orang tengok selepas dah. Tak apa, tak ada masalah. Sekarang mungkin orang tak boleh hadir lagi, tapi lepas tu kita share tu apa sekian, bukan sekarang dia manfaat dia. Mungkin ada orang tengok share kita tu malam nanti. Kita dah tidur, kita dapat pahala mengalir. Hasil daripada kita share tu, orang dapat ilmu. Kita dapat 2 kehadiran majlis ilmu. Okey. Hadis ini agak panjang, jadi saya tak tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca saja. Tuan-puan boleh ikut sama. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainatu bin His fanazala ala bani akhihi Hurri bin Qais wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن خطاب فوالله ما تعطينا الجزي ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أو يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين ما شاء الله والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Okey, kita akan tengok maksud dia, muslimin muslimat sekalian. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Uyainah bin His telah datang ke Madinah. Siapa? Uyainah bin His datang ke Madinah. Lalu singgah di rumah anak saudara lelakinya. Dia singgah di rumah anak saudara lelakinya bernama Al-Hur bin Qais.
yang merupakan salah seorang daripada beberapa orang lelaki yang didekatkan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada dirinya sebagai penasihat khalifah. Siapa ketika ini khalifah yang memerintah adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Maksudnya ketika ini Sayyidina Abu Bakar telah pun wafat. Dan ketika ini Mekah, Madinah diperintah, bahkan bukan Mekah Madinah saja tuan-puan sekalian, sebab dah berlaku Fatu Mekah. Zaman khalifah ini memimpin seluruh negara Islam. Sekarang di dalam dunia ada berapa negara Islam termasuk Malaysia? Mungkin ada 50 negara Islam, 40 wallahu alam yang diperintah oleh umat Islam. Kalau zaman dulu, zaman pemerintah khalifah, seluruh negara Islam diperintah oleh seorang khalifah. Jika dia keluarkan arahan, ia meliputi seluruh negara-negara tersebut. Jadi bila sebut khalifah, kita kena faham adalah orang yang diberikan taklif, kan, tanggungjawab untuk memimpin bukan sekadar satu negara, semua negara-negara Islam. Jadi tuan-puan sekalian, Al-Hur bin Qais adalah penasihat, orang dekat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai penasihat khalifah. Okey, para pembaca Al-Quran yang mahir Al-Quran berilmu dan memahami kandungannya merupakan anggota majlis Umar radhiyallahu anhu dan ahli musyawarah beliau, sama ada orang pertengahan usia maupun orang muda. Masya Allah, dalam hadis ini menceritakan tentang orang-orang yang terdekat dengan Sayyidina Umar, orang sekeliling ataupun penasihat khalifah, biasanya di kalangan yang pertama yang mahir baca Al-Quran, orang yang berilmu dan memahami isu kandungan Al-Quran. Itulah majlis anggota penasihat siapa? Khalifah. Macam kita sekarang, Perdana Menteri, ada banyak menteri. Menteri itu sebenarnya penasihat-penasihat ataupun pembantu ataupun pelaksana kepada Perdana Menteri. Dan ada banyak kementerian-kementerian. Pada zaman Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar mewujudkan banyak kementerian. Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, mungkin kementerian apa ni, kalau perniagaan ni kan, perniagaan apa semua. Sayyidina Umar juga membina banyak kementerian untuk melancarkan sistem pemerintahannya. Sebab pemerintah melaputi, kalau kita bukan Perdana Menteri, bukan Malaysia saja, negara-negara lain juga. Tetapi penasihat ataupun ahli majlis penasihat khalifah, anggota majlis Umar dan ahli musyawarah beliau adalah pembaca Al-Quran yang mahir dan memahami Al-Quran, sama ada yang dah berusia emas ataupun yang masih muda. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, ibaratnya Perdana Menteri kita, dia ada penasihat, kumpulan penasihat khas. Kalau kita kata, kan dah ada penasihatnya di kalangan menteri agama. Dah ada menteri agama. Subhanallah, tetapi kaedah ataupun corak zaman khalifah, ada yang kumpulan geruk khas. Mungkin menteri agama ni memang dah sibuk dah dengan uruskan banyak agensi-agensi agama. Jadi dia ada penasihat khas yang boleh memberi nasihat, memberi pandangan. Okey, Perdana Menteri. Bahkan dalam hal-hal bukan keagamaan saja. Okey, kalau berkenaan contoh, nasihatkan kepada Perdana Menteri. Okey, yang berhormat, yang amat berhormat Perdana Menteri. Kami menyarankan berdasarkan sekian. Sudah tiba masanya Malaysia kan memberhentikan semua pinjaman-pinjaman, urusan-urusan bank konvensional. Kita buat Islamik saja. Ni saya sekadar saya sebut itu apa sekian, tapi memang itulah sebenarnya nak diutarakan pun. Kita dah memerintah Malaysia 64 tahun. Tak pernah pun diperintah oleh selain daripada bukan Islam. Semuanya orang Islam kan, maksudnya pada awal tu Perdana Menteri. Maksudnya ini tanah air kita, ini negara kita. Apa halangan untuk kita menjadikan sistem perbankan semuanya adalah Islamik? Mungkin ada orang kata ustazah ni bukan orang muamalat, bukan banker, nak cakap bukan senang. Isunya tuan-puan sekalian, dah ada dua pilihan. Hong Leong Bank Islamik pun ada. Maybank Islamik ada. RHB Bank Islamik. Maksudnya sistem dah ada. Dan bahkan ramai juga yang bukan Islam dah guna yang Islamic banking. Sebab kata lebih menguntungkan, lebih terjamin, lebih selamat. Lainlah kalau sewaktu belum ada lagi sistem perbankan Islam. Mungkin masa tu masih lagi bolehlah kita nak jawab. Sekarang sistem dah ada. Dan dah apply pun. Dah berjalan lama pun. Dah trusted pun. Subhanallah, dokumen semua lengkap. Bila waktunya negara kita, pemimpin kita nak mengharamkan betul-betul riba, nak betul-betul mengharamkan riba.
Sebab kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah memerangi mereka yang melakukan riba. Dan dosa riba dosa yang sangat berat. Saya bila tahu ada staff beli motor, saya tanya, beli motor guna apa? Beli motor guna apa? Ustazah, saya tak nak sebut lah ya apa. Lepas tu saya cek. Saya kata, kamu cek Islamik atau tidak? Kalau tak Islamik, bagi tahu saya. Syarikat kita akan bagi pinjaman, bayar semua supaya kamu tidak terlibat dengan riba. Kamu tahu tak, walaupun dia bukan pengajar Islam ke apa, kadang kita tahu kan, oh motor baru ya. Saya bukan fikir, okey tahniah motor baru. Saya terus tanya, beli pinjaman apa? Oh tak boleh pinjaman bank Ustazah sebab bawah 10,000. Habis tu gini-gini. Saya kata pergi cek, kamu cek, bagi saya bukti kalau dia Islamik. Kalau tak, bagi tahu, kamu kena stop. Tak apa, syarikat ni kamu bayar pinjaman dengan syarikat. Walaupun bukan syarikat ada duit banyak, tetapi saya rasa macam tak boleh kalau saya tahu ada staff yang buat pinjaman bukan Islamik. Dan kalau boleh memang kita kata paling baiknya cash, tapi bukan semua orang mampu cash, tuan-tuan sekalian. Allah isyar perang kepada orang buat riba. Bagaimana jika transaksi kan kerajaan kita, maksudnya Malaysia, pembinaan kita masih banyak menggunakan transaksi non-Islamik. Walaupun di sana kan Islamik tu pun ada lagi syubhah-syubhah dia. Tetapi sekurang-kurangnya pilih Islamik lah. Dan ada banyak lagi lah tuan-puan sekalian. Apabila satu pemerintah kan boleh pegang kalaulah diberi nasihat, penasihat-penasihat terdekat tu. Okey, kita baca lagi tuan-puan sekalian. Cuma hadis ni kita baca bagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu, kan khalifah-khalifah terdahulu, penasihat terdekat dia adalah ahli Al-Quran. Yang memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Walaupun dia ada menteri-menteri lain. Tapi penasihat terdekat dia mesti ahli Al-Quran. Subhanallah. Uyainah berkata kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, kamu mempunyai kedudukan di sisi pemerintah, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Oleh itu mintalah izin kepadanya untuk aku supaya dapat masuk bertemu dengan khalifah. Al-Hur pun meminta izin, lalu Umar memberi izin kepadanya. Faham ya? Subhanallah. Al-Hur ni anak saudara, Uyainah ni bapa saudara. Salah ke guna kabel nak jumpa orang besar? Tak salah, untuk tujuan yang benar. Tapi kalau guna kabel untuk kepentingan, saya minta maaf tuan-puan sekalian, minta maaf, tapi kita kena sebut. Hakikatnya memang berlaku banyak salah guna kuasa, salah guna kedudukan, salah guna kabel-kabel untuk dapat sesuatu yang sebenarnya tidak berhak. Walaupun pendapatan puluh ribu, ratus ribu, tetapi kerana adanya ruang-ruang menggunakan kelebihan yang ada, kedudukan, kuasa dan sebagainya. Padahal gaji dah 100,000 ni, 10,000 memang langsung tak layak. Tapi tiba-tiba anak dapat scholarship pergi luar negara. Ustazah ni dapat cerita betul tak ni? Ustazah saja-saja ni. Tuan-puan sekalian, takkanlah saya nak sebut kan. Siapa sekian-sekian. Begitu juga, subhanallah tuan-puan sekalian. Bukan kita nak kata atas tu bobrok, apa semua. Tetapi di mana-mana adanya manusia yang tidak jujur dan ada yang jujur. Ada yang tidak amanah, ada yang amanah. Masya Allah. Okey. Maksudnya Al-Hur ni adalah anak saudara kepada Uyainah. Dia minta, wahai anak saudaraku, minta izin kepada khalifah untuk aku bertemu. Lalu Al-Hur meminta, lalu Umar memberikan izin. Masya Allah. Tatkala Uyainah masuk, dia pun berkata. Uyainah masuk, dia pun di depan Sayyidina Umar. Tahu Sayyidina Umar ni seorang yang sangat tegas. Tahu tak dia cakap apa? Uyainah ni cakap apa? Cis. Oh, masuk-masuk nampak Sayyidina Umar, perkataannya disebut cis. Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, kamu tidak memberi banyak kepada kami. Kamu juga tidak menghukum di kalangan kami dengan adil. Umar radhiyallahu anhu marah sehingga beliau mahu bertindak dan menghukum Uyainah. Masya Allah. Berani Uyainah ni. Dia ngadap Sayyidina Umar depan-depan, dia kata, cis, kamu tidak memberi kepada kami banyak. Dia ada tak puas hati dengan Sayyidina Umar. Sebab dia tak dapat, kaum dia kan, tak dapat banyak. Dan kamu tidak berhukum dengan adil dengan kami. Lantas Al-Hur berkata kepada beliau. Al-Hur ni siapa? Penasihat kepada Sayyidina Umar. Bila nampak Sayyidina Umar marah dan nak menghukum, memang boleh pun dihukum. Dan kesilapan itu boleh dihukum. Subhanallah. Lantas Al-Hur berkata kepada beliau, wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199. Subhanallah, ini pentingnya penasihat di kalangan ahli Al-Quran. Yang bila berlaku sesuatu, menasihati pemimpin, ini khalifah, menasihati Perdana Menteri dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Bawa terus. Dan itulah penyejuk, penawar, pembimbing kan yang sebenar. Apa maksud firman Allah ini? Artinya, ambillah, terimalah wahai Muhammad apa yang mudah daripada akhlak dan perbuatan orang. Khuzil afwa. Ambillah kemaafan. Suruhlah dengan wa'mur bil urf, dan suruhlah perbuatan yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang yang jahil. Yani janganlah kamu layan perangai perbuatan buruk mereka. Subhanallah. Tengok firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 1. Khudil afwa, ambillah kemaafan. Maafkanlah mereka. Subhanallah. Wa'mur bil urf, suruhlah buat baik. Wa'arid 'anil jahilin, maka berpalinglah. Ataupun arid, buat tak tahulah orang-orang yang jahil ni. Tuan-puan sekalian, memang inilah tips terbaik. Kadang-kadang kita ni duk jelaskanlah kenapa kita buat macam ni. Kenapa gitu, gini. Ataupun kena marah, kena hedik, ada orang buruk sangka. Tuan-puan sekalian, akhirnya kita berpaling, buat tak tahu je lah. Orang-orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, jadi dia akan bercakap dengan kejahilan. Dahlah jahil tapi rajin pula bercakap. Masuk jahil ni tuan-puan sekalian, bukan sekadar jahil agama, tetapi juga jahil. Tapi ada waktunya kita kena beri penjelasan supaya tak ramai mengikuti kejahilan tersebut. Faham ya? Contoh baru ni ada isu-isu panas yang saya tulis panjang lebar kan, bio shade. Bukan apa, bukan kita kata membuat tak tahu je lah orang jahil. Kita tak suka cakap orang jahil. Kita pun jahil tuan-puan sekalian. Tetapi bila ada ruang untuk beri penjelasan supaya tak ramai yang menggunakan hujah yang sama. Kita bimbang sekiranya apabila kita tak beri penjelasan, maka mudah saja apabila berlaku situasi yang sama, terus jawab, kamu jangan buat kerja Tuhan lah. Kamu sekian. Kamu sibuk hal kamu je lah. Kenapa nak sibuk? Ini adalah agama yang suruh jaga tepi kain tuan-puan sekalian. Kan istilah bahasa Melayu kita, jangan jaga tepi kain orang. Tapi Islam suruh jaga. Islam suruh jaga. Tapi pepatah Melayu tu pun betul. Maksud jangan jaga tepi kain orang, benda yang tak perlu. Kan sibuk-sibuk, nak tahu sibuk, nak intai sibuk-sibuk, nak siasat. Itu yang dilarang. Tetapi kalau kain tu dah terselak, kain tu dah koyak, maka wajiblah kita bagi tahu. Kain terselak tu, nampak aurat. Kain dah koyak tu, terima kasihlah bagi tahu. Saya tak perasan baju ni koyak. Dia pun pergi tukar. Sekarang Islam adalah agama yang menyuruh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik dikeluarkan di kalangan manusia, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau kamu buat perkara tu, kamu umat yang terbaik. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, kamu perlu cegah dengan tangan kamu. Maksudnya kalau kamu ada kuasa. Fa illam yastati', kalau kamu tidak mampu dan kamu tidak ada kuasa pun untuk cegah. Fa illam yastati' fa bilisanihi, maka dengan lidah, sama ada cakap ataupun tulis. Fa illam yastati', dan sekiranya kamu masih tidak mampu dengan tulis ataupun dengan cakap, fa biqalbi, maka dengan hati kamu, iaitu kamu benci dan kamu tidak suka dengan perbuatan tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tuan-puan sekalian, siapa yang lihat kemungkaran depan mata, sama ada depan mata secara alam fizikal ataupun depan mata di media sosial, tidak ada rasa apa-apa, tak rasa benci kepada kemungkaran dibuat, bukan pelaku mungkar, tetapi kemungkaran dibuat, ataupun tak rasa apa-apa, biasa je tengok, tak rasa apa-apa. Nabi sebut wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Siapa yang tak rasa apa-apa, bimbang, dah tak ada iman. Sebab iman ini yang selalu bersuara kalaulah sesuatu yang tidak betul. Tapi jika tuan-puan sekalian, kita tak rasa apa-apa, kena bimbang, kena takut. Bimbang hati kita dah tak ada iman sehingga bila melihat kemungkaran tak rasa apa-apa.
Nabi sebut kalau kamu tidak boleh nak cegah kemungkaran dengan kuasa yang kamu ada. Tuan-puan sekalian, rupanya dalam akta di bawah tata susila, menjaga kesusilaan, ada akta dia. Kan kita ada rukun negara yang 5. Setiap rukun negara itu ada akta-akta dia. Dan bila yang kelima, menjaga kesusilaan dan menjaga apa? Encik suami? Menjaga adab dan kesusilaan, rukun Islam, bukan rukun Islam, kesomanan dan kesusilaan, rukun negara yang kelima tu rupanya ada akta dia. Barang siapa yang berkelakuan di tempat awam. Awam ni sekarang ni bukan fizikal je, awam juga kan. Awam jugalah tu media sosial. Maka boleh dikenakan denda tidak melebihi 1,000 ataupun 6 bulan penjara. Tuan-puan sekalian, kalau sekali je ada, bukan nak suruh penjarakan orang. Tapi kalau ada satu lah kan, artis ke, orang biasa ke, buat sesuatu di khalayak, terlalu berlebihan. Dah hilang sopan, dah hilanglah kesusilaan, dah ramai pun yang buat aduan. Seorang je mungkin kena denda 1,000 ataupun kena penjara sebulan, contoh kan. Ataupun seminggu. Sudah tentu akan jadi pengajaran. Ini maksudnya Nabi sebut, siapa yang nampak kemungkaran, cegah dengan kuasa. Kamu ada kuasa, kamu pemimpin. Kamu boleh gunakan kuasa kamu. Dan siapa yang nak marah? Kan, siapa yang nak hentam? Kalau kamu tak mampu juga nak guna kuasa, lidah cakap, tulislah dekat website ke apa ke, pesanan-pesanan kepada rakyat, tak Perdana Menteri ke. Ni bukan nak ngajar Perdana Menteri ke menteri-menteri, kuan-kuannya wahai rakyat jelata. Contoh kan. Sebab apa kalau tak apalah kan buat pemandangan orang marah. Wahai rakyat jelata, walaupun sekian-sekian jagalah daripada dimukai oleh Allah. Contoh-contoh macam itulah, wallahualam. Esok-esok kau jadi Perdana Menteri, wallahualam, boleh buat ketat kan. Okey, bukan nak jadi Perdana Menteri ya, sorry. Muslimin muslimat sekalian, tengok ni, kita sambung balik. Allah berfirman, subhanallah, berilah kemaafan dan suruhlah buat baik. Kemudian wa'arid 'anil jahilin, dan kamu buat tak tahulah apa orang yang jahil cakap tentang kamu. Sesungguhnya lelaki ini salah seorang daripada orang-orang jahil. Al-Hur kata lelaki ini orang jahil walaupun bapa saudara dia. Demi Allah, Umar tidak melewati atau melanggar ayat tersebut ketika dibaca oleh Al-Hur. Beliau berhenti dan berdiri di sisi kitab Allah Ta'ala, yakni sangat berpegang teguh, patuh dan beramal dengan Al-Quran. Masa tu Sayyidina Umar dah marah dan nak jatuhkan hukuman. Apabila mendengar Uyainah dalam sebut cis, kemudian teguh marah begitu. Tetapi bila dibacakan terus firman Allah ini, Sayyidina Umar terus cool dan tidak mengenakan apa-apa hukuman kepada Uyainah. Kerana apa? Al-Hur kata dia adalah orang yang jahil, tuan-puan sekalian. Masya Allah, tuan-puan, kalaulah Sayyidina Umar, Rasulullah, para Nabi juga difitnah, dihina, diherdik, apa sangat kita, tuan-puan sekalian, yang banyak dosa, yang banyak salah, hati ni sangat mencintai dunia, kan, sukakan pujian-pujian kepada kita. Padahal pujian itu bukan milik kita, milik Allah. Jadi apa sangat kalau kita ni diberikan ujian, dihina, disalah faham, ditikam belakang, dikhianati dan sebagainya. Sedangkan kita tahu seni ujian itu untuk bersihkan diri kita. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, saya kalau dijemput ceramah, ini bukan nak puji diri, nak naikkan diri, tapi sajalah nak bagi contoh supaya jadikan pengajaran. Siapa yang pernah jemput saya ceramah, kalau ikut nak penuhi jemputan, tuan-puan sekalian, terlalu banyak. Sehari 5 pun tak boleh memenuhi jemputan. PA dah 2 orang tak cukup, kena seorang lagi. Bukan nak cerita terlalu banyak jemputan, tetapi terlalu banyak tanggungjawab. Banyak pihak yang meminta, Ustazah cakap pasal ni, Ustazah buat tajuk ni, Ustazah gini. Okey. Tetapi kudrat, masa, tenaga yang ada tidak mampu. Jadi pilihlah sehari 1, sehari 2 macam tu kan. Tak termasuk yang kuliah ni. Bila siapa yang jemput, PA akan bagi isi 1 borang. Borang tu bukan nak susah, nak apa. Daripada borang tu lah saya akan faham, okey, kehendak audien, maklumat-maklumat penganjur. Saya memang nak. Saya memang macam tu. Sebelum ceramah, tahu dulu latar belakang penganjur. Baru saya tahu kehendak dia apa. Dan bila kolom bayaran, sebab orang kan tanya berapa bayaran. Subhanallah, saya tulis jelas-jelas kat situ, Ustazah tidak mengenakan apa-apa berapa pun jumlah. Ia terserah kepada pihak penganjur dengan menimbang kira apa. Kan Ustazah ada tim begini-begini kan, buat sumbangan gini-gini. Itu saja. Tetapi sampai hari ini masih lagi menebar fitnah.
Ustazah Asma kalau jemput bayar mahal. Ada yang kata sampai pada saya, Ustazah tu kalau nak jemput 10,000 tak ada, jangan jemput dia. Dia nak 10,000. Ada yang kata 8,000, ada kata 5,000, ada yang kata 2,000, 3,000. Tapi yang paling saya tak boleh terima yang cakap sampai 10,000, padahal tak pernah letak. Tuan-puan sekalian, pihak-pihak yang menjemput kan banyaknya 300, 200, 500. Ini bukan nak sebut ini. Bahkan ramai juga yang tak bayar. Ustazah, kami tak ada duit. Boleh tak Ustazah gini. Walaupun kita belakang ni menanggung bebanan overhead yang sangat tinggi. Overhead sangat tinggi. Staf sangat ramai. Nak bayar gini daripada hasil sumbangan bila ceramah, bila mengajar. Saya cakap sungguh tuan-puan sekalian, itulah yang dibayar kan untuk sewa, untuk ni. Dan pun walaupun saya ada banyak bebanan, overhead gaji saja dan 200k, tapi saya tak pernah menekan pihak penganjur beri gini. Walaupun jauh kadang tu, pergi jauh, tak balik modal pun kena keluar belanja sendiri. Sebab apa? Minyak tak lepas, tol tak lepas. Belum lagi kami bila pergi jauh luar daripada Negeri Sembilan, anak tu cari orang pula untuk jaga. Upah harian pula jaga anak, teman anak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tu tak apa. Bukan kita dapat cover, kita kena cover. Subhanallah tuan-puan sekalian, itu antara cabaran dan ujian. Tetapi tidak pernah berniat untuk berhenti. Walaupun orang tak pernah berhenti untuk fitnah. Kadang ada yang mesej encik suami, kenapa Ustazah gini-gini. Lepas tu kita tanya balik, kenapa boleh percaya ya? Kenapa tak terfikir? Orang tu mesej marah terus. Oh, kejar dunia, tunggang agama apa semua. Bahkan tuan-puan sekalian, kalau saya tidak dijemput, saya lebih tenang. Tetapi jemputan itu saya kira tak boleh tolak sebab amanah daripada Allah. Saya lebih selesa macam ni. Kuliah kita ngajar sendiri, bukan daripada jemputan. Tetapi kita faham juga ada agensi perlu menganjurkan majlis ilmu. Dia ada target dia ada sebab-sebab dia kena buat. Jadi apabila kita orang yang diberi kepercayaan, maka kita terima. Namun tuan-puan sekalian, fitnah itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti nak memburukkan nak itu ini. Belum lagi cerita-cerita lain lah tuan-puan sekalian. Keburukan-keburukan yang kita tak buat. Subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi kita tengok Allah berfirman, khudhil afwa, ambillah kemaafan, beri maaf. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah buat kebaikan. Masya-Allah. Wa'arid 'anil jahilin, dan buat tak tahu je kepada orang yang tidak tahu. Sebab mereka tak tahu. Jadi kita maafkan je lah. Walaupun pedih dan perit, walaupun ia datang dengan bentuk cacian, makian, hinaan dan sebagainya. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak mengajak tuan-puan sekalian untuk bersama-sama sempena bulan Maulidur Rasul, ada satu program webinar cara bijak Rasulullah mendidik keluarga yang akan dibawakan saya sendiri, kemudian Ustaz Abdullah Amin, kemudian Bonda Nur. Tajuk saya akan bawa hebatnya Rasulullah dalam mendidik anak. Saya akan fokus kepada pendidikan anak-anak. Anak perempuan, anak lelaki, insya-Allah 2 jam slot bersama dengan saya. Fokus tip-tip pendidikan Rasulullah kepada anak. Masya-Allah. Semuanya by parenting by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak sesuaikan dengan zaman sekarang. Manakala Ustaz Abdullah Amin, kenalkan Ustaz Abdullah Amin, dia ada buku Golden Rule, masya-Allah. Teladan Nabi dalam mendidik permaisuri hati. Bagaimana cara Rasulullah mendidik isteri. Jadi tuan-puan sekalian, para lelaki tolong masuk sama webinar ni. Untuk Ustaz Abdullah Amin akan share tip Rasulullah. Kalau isteri buat perangai macam ni, macam mana cara handle. Isteri masalah macam ni, sebab banyak suami mengadu, tulis masalah isteri sekarang ini materialistik. Selalu meminta lebih daripada suami. Macam mana nak handle isteri yang macam ni? Macam-macam lagi yang suka menjawab, yang tak nak tutup aurat ke apa ke. InsyaAllah Ustaz Abdullah Amin akan cater tajuk bagaimana mendidik isteri. Manakala istimewa Bonda Nur, sebelah petang, parenting modern gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parenting modern gaya Rasulullah khusus kepada remaja. InsyaAllah Bonda Nur akan berkongsi bagaimana cara Rasulullah dalam mendidik kepada remaja. Sebab sahabat Nabi ramai remaja. Isi Nabi ada remaja. Bagaimana Rasulullah dapat anak tiri kan, anak daripada isteri yang telah bernikah dan ada anak, bagaimana mendidik anak remaja. Jadi gaya Rasulullah, tapi parenting modern gaya Rasulullah mendidik remaja tuan-puan sekalian. Siapa yang nak masuk boleh kan pergi, yuran hajalah RM60 saja. Sebenarnya nampak 3 slot tapi ada 5 slot.
5 slot tuan-puan sekalian RM60. Satu slot lebih kurang dalam RM10 saja. Ustazah, kenapa berbayar pula ni? Tuan-puan sekalian perasan tak? Kami buat program berbayar 4 bulan sekali. 4 bulan lepas ke 5 bulan lepas? 4 bulan sekali, setahun dalam 2-3 kali saja. Kenapa Ustazah kena buat program berbayar? Tak buat macam ceramah biasa percuma. Tuan-puan sekalian, hasil daripada yuran ini, subhanallah, ia sangat membantu gerak kerja dakwah dan kerja amal. Hasil daripada yuran webinar yang kita letak tak tinggi tuan-puan sekalian. Kita ada 3 panel dan sebenarnya bukan 3 slot. Antara rehat tu kan, antara saya dengan Ustaz Abdullah Amin ada rehat. Antara waktu Ustaz Abdullah Amin dengan nak ke Bendeno ada waktu rehat. Akan ada pengisian daripada 2 panel. Satu tajuk bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Mendidik anak dalam kandungan. Maksudnya untuk ibu hamil, kita akan share konsep mendidik anak dalam kandungan. Kemudian itu namanya Ustaz apa akan kongsi? Ustaz Farid. Kemudian ada slot istimewa dengan siapa? Dengan Ustazah Farah Leong, Ukti Farah Leong yang kanser stage 4 staf kami tu, sama-sama berjuang tu kan. Farah Leong akan berkongsi antara waktu rehat tersebut. Ustazah, habis tu tak ada rehat tuan-puan sekalian. Tuan-puan akan dijemput ke grup close FB yang tertutup. Yang mana close FB tu takkan tutup sampailah kiamat. Maksudnya sampai bila-bila. Kalaulah FB bertahan sampai kiamat, maksudnya takkan ditutup. Jadi kalau tuan-puan ambil tarikh ni, kita akan buat 30 Oktober. 30 Oktober. Masa tu berapa Rabiul Awal lah. Tapi masih lagi dalam bulan kelahiran Nabi. Jadi sempena bulan Madu Rasul, kita nak belajar bagaimana cara Nabi mendidik isteri, mendidik anak dan juga mendidik remaja. Jadi boleh WhatsApp pada nombor yang dikongsikan ataupun nanti pergi je dekat maklumat dekat IG dan juga dekat FB. Marilah sama-sama masuk ke webinar cara bijak Rasul mendidik keluarga. Ataupun yang kata, Ustazah, waktu tu 30 Oktober tu saya balik kampung. 30 Oktober tu Ustazah, saya pergi holiday. Kan dah boleh rentas negeri. 30 Oktober pergi umrah. Tuan-puan sekalian, beli je. Anda bukan semestinya tengok hadir pada 30 Oktober. Anda boleh tengok selepas tu. Sebab close group tu boleh dilihat dia bila masa. Dan ia adalah bentuk sumbangan dan infak tuan-puan sekalian untuk kelancaran kerja dakwah, kerja amal kita. InsyaAllah hari ini, dalam minggu ni akan masuk lagi 10 orang staf baru. Kenapa Ustazah tambah ramai? Dah jadi hampir 100 orang staf. Saya memang kita nak kemaskan lagi kerja dakwah. Ada gini-gini. Bukan staf yang ada ni macam malas. Mereka dah tak menang tangan. Kerja tu memang overhead. Jadi saya sendiri nampak ada bebanan-bebanan yang dah tak boleh ditampung oleh staf. Sebab kita turun buat hari-hari serik dakwah dan sebagainya. Maka kita ramaikan. Bila ramaikan, kita kena ikhtiar seperti ini. Jadi RM60 anda dapat manfaat 5 slot. Kemudian dapat dan ada setiap pecahan buku. Nanti boleh tekan link ya. Jadi insyaAllah hebahkan. Okey, 100 terawal yang daftar RM50 saja. Selepas itu RM60. Okey, tuan-puan sekalian, waktunya 8.30 hingga pukul 4.30 petang. 5 slot tuan-puan sekalian, full, non-stop. Start 8.30 sampai 4.30 non-stop. In between antara 3 penceramah ni, ada pula pengisian-pengisian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah terima, Allah redha usaha kita ni. Jumpa pagi besok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jumpa lagi. Ya, siapa nak join boleh tekan WhatsApp, boleh pergi dekat info di FB. Kan nanti kita akan keluarkan di page kita maklumat ataupun di IG.